Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya yang regular, Amir Arafat. Halo. Hari ini debat bola episod 139. Kita nak bercerita tentang transformasi Liga Malaysia yang telah diumumkan ataupun cerita yang paling panas lah minggu lepas. Kalau kita tengok kat sini, Malaysia Football League MFL telah membentangkan penstrukturan semula Liga Malaysia untuk musim 2023 tahun depan lah, bukan tahun ni Lebih menarik, saingan Liga Super 2023 akan memiliki 18 buah pasukan yang bertanding berbanding 12 pasukan. Ada zon penyingkiran ke Liga Bawahan. Jumlah pasukan Liga Super akan dikurangkan pula kepada 16 pasukan pada tahun berikutnya. Maksudnya 18 pasukan tu satu musim je lah. Nak bagi berlaku adil. Nak berlaku adil kepada semua pasukan. Musim 2024 tak akan ada penyingkiran. Dan sebenarnya benda ni aku diberitahu lah yang dia akan berlanjutan sampai diberitahu. Maksudnya aku dengar cerita bukanlah benda ni setahun 2 tahun. Bukan ada tempoh masa yang dinyatakan lah kan. Tak ada. Sampai mungkin sampai dah matang ke kelab dah matang apa semua, mungkin satu hari nanti ada balik penyingkiran. Macam itulah lebih kurang aku diberitahu macam itulah. Tiada lagi Liga Premier mulai musim depan. Dan 6 pasukan utama dari Liga Premier akan membentuk 18 pasukan yang akan beraksi dalam saingan Liga Super 2023. Apa kau punya reaksi pertama bila kau tahu 18 pasukan, lepas tu 16 pasukan, tiada penyingkiran? Secara peribadi untuk aku rasa benda tu satu benda yang positif. Sebab kalau kita tengok jumlah perlawanan sekarang 22 perlawanan satu season. Sekarang dia akan jadi 34 perlawanan satu season untuk season depan sajalah. Sebelum akan menjadi 30. Kalau 16 pasukan 30. 16 pasukan 30. Aku rasa ada penambahan dekat 8 game extra. Dari segi nilai komersial, mana-mana sponsor pun lebih banyak barang diorang akan, produk diorang lebih banyak lah untuk airtime diorang sendiri. Aku rasa tu advantage sebenarnya. Cumanya pada pandangan aku, benda ni mungkin bukanlah kata terburu-buru atau tergesa-gesa, tapi perlu diperhalusi dengan ECP itu sendiri. Sebab ECP itu apa? Economic Control Plan, program ke plan. Yang dulu MFL juga buat benda ni kan, tapi sebab still ada, memang ada dalam manual, tapi dengan dikuatkuasakan dengan lebih baik lah aku rasa, untuk mencapai benda matlamat satu liga. Sebab benda ni kita jadi balik macam tahun 90-an dulu lah. Dulu kita main satu liga je kan dulu kan. Tapi aku rasa quite meriah, benda tu meriah. Dan bagi advantage juga kepada setengah pasukan. Aku rasa tak ada disadvantage kepada mana-mana pasukan, lebih kepada advantage kepada semua pasukan yang untuk akan bertanding dengan Liga Super lah. Bila banyak perlawanan ni, pasukan perlukan lebih banyak rotasi pemain. Dia dah jadi, dia tak boleh tengok pemain yang sama, sebab perlawanan akan lagi banyak, pemain akan lagi cepat penat. Dan demand dia, pemain perlu lebih cergas, dan ini akan membina mentaliti dan fizikal yang berlainan. Sebab permintaan atau demand badan dan mental akan lebih daripada yang biasa. Tapi macam Amir cakap tadi, untuk aku perlu kajian yang lebih mendalam lagi, sebab tentunya ada kekurangan dan kelebihan lah. Dan tiada penyingkiran adalah benda baru di Liga Malaysia. Sebab kita tak pernah lagi, aku rasa sebelum ni aku tak pasti. Kecuali bila kita ada satu liga je lah kan. Benda tiada penyingkiran ni dah berlaku di sesetengah negara, macam Australia, macam Amerika Syarikat. So kita akan cerita lagi lebih mendalam lah. Salah satu liga yang akan diadakan mulai tahun 2023 adalah Liga Simpanan, di mana saingan liga ini akan memiliki 18 pasukan bertanding untuk pemain bawah 23 tahun. Maksudnya sama juga, 18 pasukan yang bertanding, 18 pasukan tu kena ada pasukan bawah 23 tahun. Okey. Pasukan-pasukan dalam liga ini dilihat sebagai skuad pembangunan untuk memastikan kualiti perlawanan Liga Simpanan dipertingkatkan, pembangunan diutamakan dan adaptasi pemain bawah 23 tahun bersedia untuk beraksi di Liga Super pada bila-bila masa. Setiap pasukan Liga Super akan dibenarkan untuk menyeraikan 5 pemain lebih umur dalam Liga Simpanan, tetapi hanya 3 pemain lebih umur termasuk import. Maksudnya atas padang lah. So kat sini dia akan menjamin minit permainan untuk sekurang-kurangnya 8 pemain. Betul lah. Pemain tempatan bawah 23 tahun pada setiap masa. Slot lebih umur ni dan kelibat pemain import ni akan mengimbangkan dan meningkatkan penanda aras liga, selain menjadi landasan buat pemain bawah 23 tahun untuk menyesuaikan diri dengan jurang Liga Super. Ini juga membuka peluang kepada pasukan Liga Super untuk menggunakan Liga Simpanan ini sebagai platform pemilihan pemain senior
ataupun memastikan pemain pasukan utama ni diberi peluang mengekalkan prestasi. Okey, macam mana kau tengok format Liga Simpanan ni? Kau okey? Aku rasakan format Liga Simpanan ni penting sebab antara salah satu faktor MFL mengadakan benda ni sendiri pun untuk memberikan lebih minit permainan jugalah kepada pemain bawah 23. Benda ni juga pernah diutarakan oleh bekas pengarah teknikal Ong Kim Swee sendiri, Dato' Ong Kim Swee, waktu dia sebagai pengarah teknikal FM lah. Dia sendiri cakap benda ni pemain bawah 23 perlu ada satu liga khusus untuk mereka ni bermain. Kalau tak, diorang ni lebih kepada so-called feeder team je lah. Yang mana sekarang ni banyak berlangsung dia bermain pun, not to say ada spesifik yang khusus untuk diorang, tapi diorang ni bermain kebanyakan Piala Belia pun bawah 21 kan, 19. Bawah 19 kan. Jadi memang khusus reserve ni. Aku cakap tadi, mungkin ada setengah orang rasa benda ni macam beban, tetapi benda baru benda baru mesti orang akan rasa macam ada perubahan tu, akan ada rasa lebih kekurangan tu lebih banyak daripada kebaikan tu sendiri lah. Okey, aku sokong idea ni sebab platform baik untuk pemain bawah 23 tahun secara umum lah. Okey, adakah dengan pemain import bagus ada pemain import dalam Liga Simpanan ni? Aku tak ada masalah sebab pemain importnya hanya 2 orang. Betul. Kalau dia boleh disenaraikan pun. So aku rasa tak ada kacau sangat lah slot pemain tempatan. Aku rasa pasukan yang ada feeder team macam Terengganu, Selangor dan juga JDT tak ada masalah kan. Tapi dari segi skuad lah, skuad yang besar kan. Tapi pasukan macam KL, Penang, Pahang, Sabah dan lain-lain akan terpaksa berbelanja lebih. Ini yang menjadi kerisauan. Berapa yang diorang kena belanja untuk pasukan reserve ni bawah 23 tahun. Sebab nak wujudkan ni pakai duit lah, pakai wang lah kan. Kecuali mereka boleh ambil je pasukan presiden untuk bermain di Liga Simpanan, tapi Liga Presiden pun mereka perlu ada skuad juga. Perlu ada skuad juga. Macam mana pun kos dan bajet akan bertambah lah. Ya, betul. Which aku akan bercerita lagi apa yang boleh diperbaiki lagi lah dengan Liga Simpanan ni. Tapi secara keseluruhannya aku sokong sebab ia memberi platform kepada pemain-pemain bawah 23 tahun ni untuk bermain. Di samping ada campuran pemain-pemain import dan segalanya lah. Okey, seterusnya yang mencetus paling banyak kontroversi lah. MFL telah menetapkan format baru pendaftaran 9 pemain import yang ada diberikan kepada semua pasukan Liga Super bermula tahun 2023. Walaupun MFL akan mengikut ketetapan AFC dengan penggunaan 6 pemain import, namun MFL masih kekal dengan hanya memenangkan 5 pemain import, iaitu 3 terbuka, 1 Asia dan 1 ASEAN di atas padang pada satu masa, dengan hanya tambahan seorang pemain import di bangku simpanan bagi menjaga slot pemain tempatan di atas padang supaya tidak terjejas. Baik atau buruk Mel benda ni? Kalau kita nak dalam konteks yang besar, mungkin kita akan nampak lebih dinamik, lebih kompetitif benda tu kan. Tapi at the end of the day, kalau kau ambil import yang setaraf dengan lokal je, benda tu back to square one juga. Macam import pemain Sabah apa Embolo, aduh. Aku rasa tim yang kau pakai ni ada seorang gitu yang overpaid tu. Main pun hancai. Yelah, tapi aku tengok yang Embolo tu lagi teruk lah. Aku tahu kau cakap siapa, Yuri score juga gol. Embolo tu teruk gila aku tengok. Teruk. Penyokong Sabah pun marah. Tak cakap, berkenaan kuota ni aku rasa bukan nature semua pasukan ataupun culture kita ada scout. Itu satu isu lah. Mungkin masalah kewangan lagi kan, nak ada scout sendiri pula. Tapi untuk ada pertambahan ni aku setuju. Aku terbuka lah dengan benda tu. Sebab kita selalu bercakap dengan survival of the fittest kan. Kita pun selalu didendangkan dengan pemain yang tu kena bagi saingan and so on. Aku rasa this is the platform lah, the good platform. Sebab kita ada liga bawah 23 untuk pemain muda. Itu memang khusus. Dan bila diorang reach 24, kat situ sepatutnya yalah 24, 25 ni that's the prime area untuk kau berkembang kan sebenarnya. Dan you have to shine lah. Atau kau tak boleh teruskan lah. Itu je lah. Itu je lah, simple je lah. Panaskan bangku simpanan lah macam biasa. So kau setujulah? Aku setuju dengan benda tu dengan benda tu lah. Pandangan kau macam mana Win? Kalau kau tengok pasukan JDT Selangor Terengganu tiada banyak perubahan. Sebab dia orang dah ada feeder team. Masing Selangor dia macam convert lah, tukar Selangor dengan JDT ada 9 pemain import. Cumanya kualiti tu JDT punya pemain import lebih baik lah. Terengganu pun rasanya lebih daripada 5 dah. Okay, cuma kualiti lah. Dan itu bergantung kepada kewangan pasukan masing-masing. Okay, di atas padang pula tak ada perubahan.
Sama je 5 orang main. Cuma ada satu slot yang diambil oleh pemain import di bangku simpanan. Itu saja. Lagi satu perubahan kalau kita nak nampak adalah dalam skuad secara keseluruhan lah. Itu yang perubahan besar. Maksudnya dah atas padang sama. Maksudnya sekarang ni skuad senior kau, katakan KL lah. Dulu 28 orang ataupun katakan 28 orang, kau ada 5 pemain import. Tapi kalau kau ambil maksimum 28 orang, 9 pemain import. So dah kurangkan kuota pemain tempatan. Macam kau cakap tadi, bila pemain daripada pasukan simpanan yang berumur 24 tahun, kalau dia tak cukup bagus, silap-silap dia tak boleh main tim senior. Ya, betul. Sebab kuota tu dia dah ambil 9, dah tinggal sikit. Faham tak? Okay, itu satu perubahan yang besar tapi lah. kuota pemain pun ditambahkan kepada 32 kan? Mungkin lah. Yang registered player untuk mungkin lah kan. Tapi pemain 22, 23 slot pemain tempatan lah. Yelah, tapi kan, pemain bawah umur 23 tahun boleh keluar masuk. Daripada salah aku, daripada simpanan ke senior. Salah aku. Betul. Okey. Lagi satu kita ingin ingat, slot pemain import ni 5 orang main, 1 bangku simpanan. Kau tak wajib pun nak ambil 9 ni sebenarnya. No. Memang tak wajib. Macam biasalah, kita sarankan ikut kemampuan ambil. Kena ingat, buat apa nak ambil banyak-banyak? Sebab kalau akulah CEO kan, dan aku CEO kelab yang orang kata tak kaya, tak miskin, average lah. Aku tak akan ambil 9 pemain import. Betul. Aku akan ambil mungkin 6. Paling-paling 7 lah. Sebab kau nak ada backup tu. Tapi kau ambil 9, ada lebihan setiap match day. Maksudnya ada lebihan 3 yang dibayar gaji yang tinggi, tak main. Tak boleh senarai pun. On bench. Tak boleh senarai pun kan. So kalau kau tanya aku mungkin ambil 6 atau 7 je. Kalau kau nak betul bersaing lah. Tak perlu ambil 9. 9 tu mungkin pasukan yang kaya. Mungkin pasukan macam takkan lebih player tu kau nak bagi main kat reserve league. Boring lah kan. Ya betul. Bila kita bercakap pasal 9 pemain, dia maksudnya kena 9 pemain import ni kena bagi saingan. Tapi kalau kita tak cukup kewangan, kenapa kita nak buat macam tu? Exactly. And kalau 6 orang main 5, seorang tu patut bagi saingan lah. Wang tu boleh ditaburkan ke pasukan simpanan sebagai pembangunan lah. Contoh, kalau berminat lah pembangunan ni. Dia jadi tak berapa cantik benda ni. Bila dah ambil pemain import, 9 pemain import, dah lah slot pemain tempatan berkurangan. Lepas tu ada masalah pembayaran gaji, masalah kewangan lah. Itu surat FIFA pula lepas tu. Itu yang tak cantik lah kat sini. Tapi dari sudut positifnya yang aku nampak kat sini pula, kita kena ingat kualiti akan lebih baik daripada kuantiti. Macam contoh aku bagi kau, Liga Arab kalau kau nak tahu, 8 pemain import tau. On field tak salah aku. Okay, on field ke campur-campur lah. Ni kan, kalau pemain import yang bagus boleh jadikan pemain tempatan tu lebih baik, aku lebih suka itu. Tetapi janji pemain import tu kena bagus lah. Daripada kita ada 100 pemain tempatan. Okay, contoh Kim Panggon dia nak pilih a pool of player. Kita ada 150 contoh. Tapi average. Tapi berbanding kita ada 50 je tapi quality. So sebab tu aku cakap quality lebih baik daripada quantity. Jadi nak tak nak pemain tempatan ni kena bersaing. Dari segi daya saing tu lah. Maksudnya kan, kualiti pemain yang kita nak lahirkan. Tapi macam aku cakap, janji kena pemain macam Bergson ke yang ada kualiti lah. Itulah cakap. Kadang sebenarnya aku rasa secara tak langsung format baru ni dengan ada reserve league, dia memberikan satu benchmark, satu orang kata filtering untuk kau mendapatkan a good import players. Tapi kalau kau punya coach tu tetap berkenan dengan pemain import tu, dia kata walaupun kita sebagai fans biasa pun kita nampak teknik dia teruk, tapi dia kata very outstanding, pun tak boleh cakap apa jugalah. Tapi based on secara teorinya memang kita boleh, aku merasakan secara tak langsung format baru ni boleh memberikan satu filtering yang baik untuk kau mendapatkan import yang baik. So kalau kau kata player tu bagus tapi team kau kat nombor 5, nombor 6, maksudnya import kau tu is not doing that well lah. So sebab tu orang kata learn from the best, bukan learn from the average. Okay. Pengendali PJ City, P Maniam pula yakin pemilik kelab akan kekal dengan polisi diorang. Tak akan tambah pemain import. Ini terpulang lah kan. Betul. Terpulang. Dia kata dia nak bakat tempatan membuktikan kemampuan. Lepas tu pemilik PJ City pun dulu pernah kata tahun 2019 tak salah aku, dia percaya dengan bakat tempatan, dia nak buktikan PJ City mampu beraksi cemerlang tanpa kuota import. Jika semua pasukan menggunakan jumlah maksimum pemain import, 60 pemain tempatan tidak akan mendapat peluang. Yelah, memang lah. Memang akan kurang lah slot pemain tempatan kan. Tidak hairan lah dia
cakap jurulatih skuad kebangsaan selalu mengadu mereka tidak mempunyai pemain yang berkualiti di posisi serangan. Bergantung kepada kewangan kelab tu sendiri. Kalau kau ada RM10, takkan kau nak belanja sampai RM6, RM7 untuk import saja kan? So the operation cost tu kau have to be wise lah. And tak terikut sebab tu. Kalau kau baca pun NFL tulis penggunaan pemain import tidak wajibkan, secara logik je. Tu logik je. Kau ada duit kau pakai. Kalau tak boleh pakai. Tapi tu tu aku cakap tadi, ECP tu very important. Sebab orang Malaysia ni kadang they tend to go like macam yang simple punya. Okay, import kita ambil mesti score. Contoh macam Seri Pahang kan, ambil paling tinggi 190 punya tinggi punya keeper, tapi Faizal Alim pun kena bahan pun dia mengamuk juga kan. Macam tu lah. So maksud aku, kau ambil position yang boleh membantu kau. Lagi satu aku nak ingatkan lah yang aku rasa ramai orang tak lupa. Kalau kita nak cakap pasal pemain import kan, sekarang dah boleh ambil 9 orang kan. Macam pasukan Seri Pahang, pasukan-pasukan lain apa semua, korang ambil 5 pemain import during masa musim berjalan. Korang tak suka, korang buang. Korang kena bayar pampasan. Ya. Yeah. Lepas tu kau ambil lagi. Ibaratnya macam kau bayar 9 pemain import lah satu musim. Kalau kau dah tukar sebenarnya tak ada beza pun kalau kau tanya aku. Bila kau nak ambil kualiti pemain import, kau nak ambil sampai 9 orang sebab kau nak bersaing. So antara kau nak bersaing ataupun kau punya klub stabil. Itu terpulang kan? Kau ambil 9 pemain import pun aku tak tahu apa rotation yang kau nak buat sebenarnya. Sebab tak semua team kita boleh select dalam top 3 kita. Top 2 akan pergi Asia. The rest akan through FA Cup. So aku tak tahu rotation untuk jangka masa panjang tu, untuk duration berbaloi ke tak kan benda tu kan. Kadang-kadang boleh makan diri. So it's better kita spend on the youngsters. Like PJCT very sustainable. Dan aku rasa salah satu contoh yang baik ialah Zam Saham sendirilah dengan TRW. Minggu ni minggu akhir Julai, dia sendiri umum baru catat first untung. Jadi itulah investment. That's football. That's the real football kan. Boleh pula buat untung. Boleh pula sebenarnya. Sebenarnya boleh je. Tapi macam kita cakap tadi, kalau RM10 kau ada, takkanlah kau nak spend sampai RM7-8 on import saja. Maksudnya Kelantan dia belanja mungkin sikit, dia dapat lebih So dia pandai nak jimat So dia bayar pemain import pun pemain import yang tak mahal Dia ukur baju badan sendiri kan. So itu je. Tapi untuk mengharapkan Kelantan untuk bersaing di atas mungkin susah sikit lah. Tapi yang mana paling penting ialah untuk penyokong kau nak menang. Tapi at the same time, kalau kau tanya aku, kewangan klub kena stabil dulu. Kalau dah stabil, baru kau boleh bersaing. Betul. Tapi nak bersaing pula, kau kena berhati-hati. Nanti dalam masa depan pula, nanti benda tu meletup. Betul. Pemilik akan pergi dan datang. Pemain akan pergi dan datang. Klub tu akan stay di situ. Kalau financially dia stable, everything's going to be stable insyaAllah. Kekurangan dan kelebihan kau rasa apa baik buruk? Kita start dengan baik dan kelebihan lah, dengan pengumuman ni yang kau nampak secara keseluruhan. Aku rasa dengan pengumuman yang lebih ni, aku rasa kita akan ada lebih banyak game. Commercial value tu akan kompetitif ada commercial value, ada competitiveness tu kan. Aku rasa fokus on Liga Simpanan ni pun memang MFL announce untuk mengurangkan gap antara between jurang Liga Semi Pro, Liga Pembangunan, untuk ada gap, untuk ada supply yang baik, continuous supply. Dan satu lagi aku rasa benda yang baik di sini ialah lebih banyak game, kelab akan jana lebih banyak lah wang throughout makcik kedai kat situ ke apa and so on, jual jersey and so on. Dan satu lagi aku rasa di sini kebaikan dia ialah pemain-pemain daripada Akademi Muqtadari sendiri. Mungkin di sini yang kita sentiasa tahu, Selangor JDT dan half sikit pergi Terengganu, the rest team tak tahu nak ambil daripada mana. Daripada instead kau pergi buat open day and so on, kau ada ready made produk di situ. Jadi mungkin pemain-pemain ni ada peluang pasukan yang akan memerlukan, sebab ada biaya belia, ada pemain bawah 23 di sini. Di sinilah kelebihan dia aku rasa, sebab selalunya kita akan tengok 2-3 tim ni saja yang fokus dengan mengambil pemain muda. Sekarang dengan ada Liga Simpanan ni, bukan mungkin lah, aku rasa diorang perlu untuk tengok kepada AMD ni, produk lah kan. Kau tinggal nak polish and so on je. Dari segi tiada penyingkiran ni pada tahun 2024 dan ke atas lah, pasukan pula tak perlu risau untuk berbelanja banyak, sebab pasukan tak akan disingkirkan kecuali musim 2020-2023. So pasukan boleh kurangkan bajet dan jaga perbelanjaan. Dari segi komersial pula, Liga akan lagi banyak perlawanan, lebih panjang, dan ini akan menarik penaja kerana penaja lebih suka tempoh lebih panjang dan lebih banyak perlawanan untuk mempamerkan produk dan penjanamaan diorang. Contoh macam
Adidas ke whatever lah yang nak masuk kan. So bila liga lagi panjang, dia orang lagi suka lah sebab boleh pamerkan, dia boleh buat marketing lebih kan. Lagi satu, bila liga kompetitif, hak penyiaran juga boleh dijual dengan lebih meluas. MFL mempunyai peluang untuk menjual hak penyiaran kerana liga lebih panjang. Contohnya, sebagai contoh lah, sekarang ni aku dengar TM akan continue, tapi in the future mungkin ada hak penyiaran yang datang lain nak beli, sebab liga dah jadi lagi kompetitif, lagi banyak perlawanan, so viewership pun dah naik. So benda-benda macam ni lebih menarik untuk RTM ke Astro ke ataupun benda lain untuk masuk untuk membeli hak penyiaran tu, dan bila dapat hak penyiaran tu akan dibahagi pula kepada pasukan-pasukan. So benda ni menguntungkan. Bila kita cerita pasal penaja tadi, penaja liga, ni penaja pasukan pula. Bila penaja pasukan nak masuk pun, dia akan tengok, oh liga semakin panjang, oh lagi kompetitif, oh lagi kualiti, so dia akan masuk. Macam sekarang 22 perlawanan je, macam benda ni semua walaupun kita nampak tambah perlawanan sikit, tapi dia akan memberi impak yang sikit-sikit. Akan viewership naik, perlawanan lebih banyak, kompetitifnya jadi lagi lebih baik kan. Benda-benda macam tu lah kan yang kita nampak perubahan baik. Okay, yang tak berapa baiknya yang kau rasa kurang sikit lah. Kalau menurut sampai sekarang, tiada lagi penyingkiran, relegation tu tak ada. Jadi the team quite safe lah. Jadi mungkin orang kata selalu kalau berada di tangga-tangga nombor bawah-bawah ni kan, kalau ambil mudah lah. Ambil mudah lah benda bila tu tak kan. ada penyingkiran, kau ambil mudah lah benda ni. Kalau selesa. Contoh kita tengok Premier League kan, bila ujung-ujung game Fulham nak relegate ke apa ke, main gempak tiba-tiba kalah kan, apa tu Man City ke apa kan. Macam tu lah. Dia competitiveness tu jadi lain sikit lah. Lain sikit. Kedua, aku rasa mungkin costing tu akan jadi lebih banyak. Costing tu akan jadi lebih banyak. Macam aku cakap tadi lah, bila dah ada pasukan simpanan ni, tambah lagi costing tambah lagi banyak. And then bila banyak games ni, mungkin travel, aku rasa mungkin perlawanan akan jadi lebih banyak untuk pergi sana pergi sini. Tapi kena ingat, bila pergi sana pergi sini, benda tu patutnya boleh di cover dengan tiket, penjualan lain lah. Betul. Maksudnya kalau MFL pun boleh bagi wang penyiaran, benda-benda tu kena cover balik lah kan. Kalau boleh kan. Benda tu masalah, dia akan jadi masalah bila tak pandai berbelanja boros berbelanja orang kata kan. And then aku rasa mungkin kota, kalau semua pasukan cuba memenuhi kota tu, 9 kota tu, kekurangan pemain pemain tempatan lah. Pemain tempatan lah. Maksudnya bila tak ada penyingkiran, ada certain team akan rasa kita tak kena singkirkan pun walaupun kita ada 9 tim. Adakah MFL akan ambil tindakan deduction point ke apa? Kita tak ada penyingkiran. Contoh kita ambil 9 pemain import dan kita buang, dan ataupun ada surat tuntutan daripada FIFA, adakah MFL akan gantung tim tu tinggal dalam liga tu 15 pasukan saja ke? Akan ada pihak yang mengambil kesempatan lah dalam benda ni lah, pandangan aku lah. The rest lain, aku ni orang yang husnuzon lah men. Nampak semua benda baik je. Itulah kau ni. Apa kau pula? Sama juga, tiada penyingkiran ni pasukan boleh jadi terlalu selesa lah. Maksudnya bila tak ada penyingkiran ni, dia orang main sambil lewa lah. Sebab tu bagi aku kena ada insentif, which aku akan cerita sekejap lagi lah. Okay. Tiada peluang untuk pasukan M3 bersaing di Liga Super selepas tahun 2023 kerana tiada promosi dan penyingkiran. Tapi kena ingat, walaupun tiada peluang, tak banyak pasukan daripada M3 ada kebolehan dari segi kewangan dan juga sokongan daripada pasukan. Betul. Sebab tu liga ni dicipta, sebab tak banyak pasukan yang boleh berada di tahap yang tertinggi. Betul. So tapi juga mungkin tak adil lah untuk pasukan yang macam Kertih ke konon nak naik ke apa kan. Tapi MFL dia nyatakan yang mungkin akan ada kelayakan melalui playoff Piala FA ataupun Piala Malaysia. Mungkin kalau diorang menang, mungkin akan dinyatakan di situ, tetapi mengikut piawaian kewangan lah. Itulah cakap, tak semua ada kan. Okey. Macam kau cakap juga, slot pemain tempatan ada sedikit berkurangan akibat lambakan pemain import. Kalau semua ambil pemain import, of course slot tempatan akan kurang lah. Kalau liga kita besar macam Jepun dan Korea, tak ada hal, sebab walaupun pemain import ramai dalam liga tempatan diorang, pemain-pemain mereka banyak pemain di liga luar. So betul. Dia orang tak mengharap kepada liga tempatan saja untuk memilih pemain mewakili pasukan kebangsaan. Sebab tu dia orang tak ada hal. Tak ada hal lah dia orang nak buat 9 pemain import ke 10 pemain import, sebab bila macam Kim Panggon nak pilih, tak ada hal lah aku ada ramai pemain yang main kat luar. Kan? Itu antara yang negatif sikit lah. Lagi satu,
ketelusan kewangan. Ni kita dah cerita pasal ECP, Economic Control Program. Banyak pasukan tidak ikut peraturan. Peraturan tu ada. Okey. Peraturan tu dah ada. Banyak pasukan tidak belanja ikut kemampuan dan tidak ikut peraturan yang ditetapkan. Laporan kewangan yang dibentangkan adakah profesional ataupun diaudit dengan betul, ataupun benda tu tak ada langsung. Kita tak tahu, MFL saja yang tahu. So untuk aku, kalau kau tanya aku, lebih baik kita boleh tahu secara awam. Maksudnya semua orang tahu. Tapi problem is dia orang tak keluarkan. Kalau dia orang keluarkan pun mungkin sila-sila tak audit. Memang. Benda tu tak tahu betul ke tidak kan. Confirm tak audit ni. Confirm tak audit. Auditor pun tak kenal. So aku tak tahu apa MFL yang terima. Sebab MFL kata dia orang kena hantar. Tak tahu apa dia hantar. Sebab aku dengar lah dulu masa Perak masalah itu, bila ada pengurusan baru masuk, dia orang terkejut sebab banyak benda tak dicatat. Tak audit lah kiranya, betul tak kan? Maksudnya kononnya hutang 5 juta tapi sebenarnya lagi banyak. Ni pengurusan yang lama dulu tu, yang kecoh tu. Benda ni ketelusan lah maksudnya kan. MFL kena ambil tindakan serius kalau langgar, bagi akulah. Betul. Which is dia pernah buat dengan pasukan Perlis. Mungkin kalau kau tanya aku, bab ni masalah kewangan ni berlaku bila kita ambil pemain import yang banyak, gaji dia orang besar. Okay, walaupun pemain tempatan ada gaji yang besar, tapi pemain import tu yang membuatkan pasukan gone lah kan. Jadi tak banyak duit sebab tak bayar gaji apa semua. So bagi aku, untuk MFL, kalau dia orang ni buat hal, jangan bagi dia orang sign pemain import. Nak tolak point tak guna, tak ada relegation kan. Ban dia orang daripada sign pemain import. Tak boleh register langsung. Tak boleh register langsung ke ban ke apa kan. So betul. Itu yang aku nampak. Tapi dia macam ni lah aku faham kenapa MFL tak berani nak ambil tindakan tersebut. Dia ibaratnya macam nak kata MFL takut, bukan. Sebab dia orang ni semua rakan kongsi. Dia orang perlukan pasukan-pasukan ni MFL. Kalau tak ada siapa nak bertanding. Kalau tak ada siapa nak bertanding. Lepas tu MFL ni dia tak ada kuasa. Dia bukan baca EPL ataupun La Liga ataupun liga-liga yang bagi duit kepada pasukan. Boleh ugut macam kau tak buat macam ni, aku tak bagi duit 5 juta. MFL tak ada duit tu. Hak penyiaran tak ada nak bagi duit tu. Kalau MFL ada 100 juta, cakap okay, kau tak buat macam tu, aku tak bagi kau 10 juta ni. MFL tak ada bullet. MFL tak ada bullet lah senang. Tak ada peluru untuk buat benda macam tu. Dia ibaratnya macam aku bagi contoh, macam pasukan Barcelona yang kalau korang dengar baru-baru ni ada masalah kewangan, nak register player. Sebab La Liga pun gunakan konsep ECP, Economic Control Program ni bermaksud berapa banyak kau dapat, berapa persen je kau boleh belanjakan. Maksudnya kau tak boleh belanja lebih. So Barcelona sekarang ada masalah yang nak register pemain baru sebab tak cukup, tak lepas kuota perbelanjaan yang sepatutnya. Perbelanjaan tu dia lebih. So ada hutang lagi dengan Frankie de Jong. Ada hutang lagi. So tetapi kalau korang nak tahu, La Liga pun tak berani nak ambil tindakan sebab La Liga perlukan Barcelona. Ibaratnya macam tu lah. MFL memerlukan pasukan-pasukan ni. So itulah, kalau korang nak tahu pasal Economic Control Program ni, korang kena baca lah. Panjang. Kita pun pernah review juga dulu. Orang scroll sikit lah tengok. Cuma ada tu. secara ringkasnya, kalau kau ada 100 juta, katakanlah peraturan tu cakap kau boleh belanja 80%. 80% tu maknanya 80 juta je kau boleh belanja. Kau tak boleh belanja lebih. Kalau kau belanja lebih, kau langgar peraturan. Contoh. Itu contoh yang paling terdekat. So kat sini aku bercakap pasal financial transparency. Okay. Dari segi daya saing pula Daya saing Okay. Apa dengan jadi macam ni adakah kau rasa dominasi tu still satu pasukan lagi ataupun akan melebihkan lagi pasukan yang kaya, ataupun dominasi dia akan sama juga? Aku rasa benda ni, kalau dominasi ni, kalau kau tengok benda ni, dia akan advantage kepada pasukan yang banyak duit lah. Yes, obviously aku setuju dengan statement kau yang pertama tu. Sebab tim yang ada banyak no financial problem, orang kata financial freedom ni, dia akan ada every aspect, player, B23, semua ada lah. Semua ada, cukup lah, lengkap. No problem. Pemain import pun tak ada hal. No problem. Maybe quality punya 99. Itu persoalannya adakah dengan transformasi liga ni, adakah kita akan nampak daya saing yang lebih sihat ataupun kau rasa sama je? Ataupun sebenarnya akan melebihkan lagi pasukan? Aku rasa tak advantage kepada what we call, kalau advantage kepada JDT pun. Sebab this is long run. 30 game. Mungkin ada certain game akan clash dengan ACL, yang mana
diorang terpaksa pakai second layer diorang. Mungkin Komin Ong tak main, Daniel Yelah, Ting terpaksa tapi main. second layer pun power. Mungkin yeah. mungkin tapi level dia tak mungkin lah macam Komin Ong. Mungkin Daniel Ting punya level. Ataupun tiba-tiba Daniel Ting injured, mungkin Azrif Nasrul Haq wujud lagi ke? Ada wujud. Terpaksa main. Ataupun Syami terpaksa main. I mean, maksudnya advantage kepada certain player, kalau yang kaya, dia akan ada squad depth yang besar. Tetapi diorang mungkin tak boleh menurunkan the first 11 favourite diorang tu.